Allah bagi jaminan, jangan bimbang. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan Quran bukan nak bagi hang susah. Kan? Tapi itulah ujian kehidupan. Ada yang Allah uji dengan hidup yang susah walaupun taat. Ada yang Allah uji dengan kesenangan walaupun derhaka. Kalau yang senang tetapi derhaka, itu nama dia apa, Rushidan? Duk tengok selalu dah. Itu nama istidraj. Apa dia hadis riwayat Imam Ahmad? Inna Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ni nak jawab nak esok tuan-tuan kok terpengaruh dengan bisikan syaitan. Aku semayang kuning terbalik hidup tak senang. Kan? Adik pun semayang pun dak, projek macam-macam projek, kaya-kaya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi sebahagian dunia kepada hambanya, sedangkan hamba itu derhaka. Maka itulah istidraj. Ayat Quran ada 3 ayat Quran. Pertama Al-Qalam 44, Al-An'am 44, Al-A'raf ayat 182. 3 ayat ni untuk mengesahkan hadis tadi. Jadi bila kita ikut Quran walaupun hidup susah, tak apalah. Al-Anbiya tadi betul ada ayat tadi kan? Allah uji, tak ada manusia akan terlepas pada ujian Allah. Justru kita baca hadis sama, kitab Allah Azza wa Jalla huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalatin, rawahu Muslim. Nak kuatkan hujah Al-Quran, Taha ayat 123 tadi. Ikut Quran tak sesat, tak celaka. Hadis pun kata macam tu. Al-Quran adalah tali Allah. Siapa ikut dia dapat petunjuk, siapa tinggal dia sesat. Jadi makna huda yang pertama, petunjuk dari kesesatan. Jadi golongan yang tidak mau berpandukan petunjuk Al-Quran ni, tak usah duk sembang kemas lah, siapa dia sekalipun adalah sesat. Boleh? Suka tak suka, panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Suka tak suka. Dalil Quran Al-Ahzab 36. Baik. Yang kedua, huda dengan pengertian ilmu yang memberi manfaat. Itu huda. Apatah lagi ilmu itu sumbernya daripada Al-Quran. Yang ada dalam Quran ini tuan-tuan berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Dalil Quran Al-A'raf ayat 52, muka surat 229 dalam ni. Tengok sampai tikuih gerik. Pasal hampa tak baca, tikuih baca. Kan? Wa laqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Tu dalil. Yang dikatakan huda itu ilmu yang memberi manfaat. Tuan-tuan, apa yang terkandung dalam Quran itu ilmu yang berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Suruhan baik, larangan baik berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, bukan ilmu pengetahuan Nabi. Kalau Nabi pun dia bercakap wahyu daripada Allah. Itu makna huda. Jangan nampak huda ni petunjuk saja. Ya, huda petunjuk dari kesesatan. Huda juga memberi maksud ilmu yang memberi manfaat. Pasal apa? Pasal Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Betul tak adik? Saya boleh ingat dengan izin Allah surah sekian ayat sekian, tapi saya tak boleh ingat ada benda-benda lain. Di antaranya apa dia kelemahan saya? Saya tak boleh nak ingat jalan raya. 20 tahun dah saya berulang alik pergi Selangor, sampai lah saya tak tahu. Daripada KL Central nak pergi ke rumah saya tu di Pandai Indah, saya bukan ingat. Tapi nasib baik ada Tok Guru ni. Wis lah saya cakap lah kan, turn right, turn left, lala dia pun kencing baru tu. Jangan percaya satu dia kencing kan ni. Aku kena kencing lah. Nah, itu pakai Google Map.
Masa tu tak belajar Waze lagi, tapi Waze bagus tuan-tuan. Sebab Waze ni dia bagi tahu kalau ada roadblock, ada speed trap, kan, dia keluar sini. Kita bawa kelajuan kita banyak mana pun dia habaq, kan. Kalau lebih pada dia punya had, kan, bagus Waze. Nak belajar kan? Baik. Jadi makna Allah tahu kekurangan yang ada pada kita, sebab tu Allah turunkan Al-Quran, satu panduan yang berdasarkan ilmu Allah. Sebab Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang saya sebut tadi, saya boleh ingat ayat Quran hadis dengan mudah dengan izin Allah, tapi saya tak boleh ingat jalan raya. Hak driver saya tu lah tak jadi driver, nak jadi kaya lah dia pun. Tengok Tuhan takdir banat. Oh, dapat projek. Dia kata tahun ni kalau berjaya 15 juta dia dah. Tu saya kata lah, ni tu saya cakap banyak lah, dapat 15 juta hampir habis bangunan sekolah aku dulu. Hang kawan aku lama lah, 20 tahun lebih lah. Hang kan tak kenal aku bayar lah sikit-sikit setiap bulan RM100. 1000 tahun habis ni tak ada. Kau tu tak selalu telefon lah sibuk, sebab projek dia jauh di Melaka, dia duduk di Selangor. Kita tak sangka Allah Ta'ala buka rezeki kat dia. Tapi dia tak pernah cerita saya. Dia ni dia rahsiakan sikit. Nak orang putih kata secretive sikit. Jenis tak mau cerita kat orang. Bila dah dia dapat boleh habaq, start kena doa insya-Allah. Nah. Pasal ilmu kita ni terbatas maya. Sebab tu Allah turunkan Quran. Jadi yang dikatakan huda, ilmu yang memberi manfaat. Apatah lagi kalau ilmu itu daripada Allah, sumber daripada Allah, takkan tak betul. Oi, tak boleh ikut norma Islam, lapuk, tak sesuai. Kita tanya dia apa? Allah tanya kita dalam surah Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Tuhan tanya, hangpa tak yakin kan? Tuhan tanya, undang-undang siapa lebih baik pada undang-undang aku? Undang-undang Islam berdasarkan ilmu pengetahuan Allah, undang-undang yang sedia ada berdasarkan ilmu pengetahuan manusia. Kata ulama manusia, bila dia gubah undang-undang, dia akan buat undang-undang yang dapat menyelamatkan kedudukan dia. Tidak. Walaupun dia bercakap tentang undang-undang, kemah rule of law, dia keluar kepala bapa, kan? Apa nama kepala bapa, apa nama, kan? Rule of law, kan? Telus. Bila hilang kuasa, baru kita tahu. Oh, dia macam-macam. Nasib baiklah 22 bulan manual. Kalau 22 tahun jam, kan? Kita tunggu dah lihat, kan? Sebab tu kita tak mau undang-undang manusia, kita mau undang-undang pencipta alam itu sendiri. Tuan-tuan nak dengar? Ya, saya baca nah. Tuan-tuan dengar ni, saya pegang ni, saya nak habaq muka surat 9-14. Surah An-Nur surah ke-24 ayat 63. Bila manusia tolak undang-undang Allah, hampa tunggulah, kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifu an amri an tusibahum fitnah. Tuan-tuan tak percaya ni coronavirus ni salah satu yang tu, sebab kita menyalahi perintah Tuhan. Kita tak kira lah PH ke PN pun wajib laksana syariat Islam. Boleh? Sudah? Ada ayat tu? Kita tengok muka surat 9-14. Tuan-tuan dengar. Tak payah tengok tafsiran, dengar dia punya terjemahan. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintah Allah beringat serta berjaga-jaga, jangan mereka ditimpa bala bencana. Coronavirus ni bala, bukan bala sunram. Yang tu kau hampa. Sebab tu tuan-tuan kena kembali, wajib jangan menyalahi perintah Tuhan. Tak kira lah kita jadi pemimpin, kita jadi kerajaan pun, tentang Islam kita kena cakap. Kalau tidak, tak adil lah. Oh, orang lain je pemerintah taruh pam cakap tentang syariat Islam. Empat perintah, sedap orang kata, saya cakap nada sama ya. 13 minggu saya tak semayang Jumaat. Dah orang tak bagi. Hari ni pun tak semayang lah.
Selalu sembahyang jemaah bukan wajib lah mana. Betul. Siapa kata wajib? Dia hak 3 rakaat. Main time saya 3 rakaat satu, dia suruh balik mangkuk ayun. Dan jadi bila kata dia suruh balik, tak wajib lah main jemaah, main zuhur. 13 minggu tak sembahyang. Minggu ke-14 Maya dapat sembahyang. Lamanya tak masuk masjid. Bukan takat dapat sembahyang, khutbah jemaah lah tu. Terlupa kata khutbah, aku pulung macam ceramah politik tau. Bukan masjid kawasan ni lah, jauh lah. Dah masuk lah. Sikit-sikit, Habib, sikit-sikit. Takkan nak tangkap aku anak kuliah. Dah jadi kerajaan, bukan takut. Pelik hampa ni. Kerajaan BN, PA pun tak tangkap aku, takkan PN nak tangkap aku. Pelik hampa ni. Tak habis sikit lah. Ingat, yang ketiga yang dikatakan huda itu jalan kebaikan, jalan keburukan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur wa hadainahu najdain. Yang pertama saya baca surah Al-Insan ayat 3, yang kedua Al-Balad ayat 10. Allah buat 2 jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Allah bekalkan akal, Allah turunkan Quran. Hampa nak ikut yang mana? Tu makna huda. Jangan kita huda ni petunjuk, tunjuk. Lebih luas. Sebab tu kita kena banyak baca juga. Jangan taksub dengan satu lama kan. Kita baca ke semua. Yang mana poin bagus, saya himpun. Itu style saya. Macam Albani itu bukan ulama hadis. Setahu saya dia pengkaji hadis. Dia pergi belajar pumpang. Yang ni sahih, yang ni tak sahih. Tu pun ada yang dia tak betul ke? Mana dia kata dia betul ke semua? Ada dalam kitab ni dia kata sahih, ada dalam kitab ni hadis tu dia kata dhaif. Itu kelemahan kita. Wa khuliqul insanu dha'ifa. Sekali lagi lajak pukul 9 pula. Kita berhenti lah.